Permulaan pemerintahan terjadi pada tahun 661 Hijrah sehingga 661 Masehi sehingga 680 Masehi. Pada masa permulaan ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah, yakni 40 hingga 60 Hijrah, 20 tahun. Yazid bin Muawiyah 61 hingga 63 Hijrah, lebih kurang 2-3 tahun. Muawiyah bin Yazid 63 Hijrah, dan Marwan bin Hakam 64 hingga 65 Hijrah, setahun aja. Ini lebih kurang asas. Dia ada 3-4 orang khalifah anak beranak yang naik bagi mengukuhkan kerajaan pada masa itu. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, yang memerintah tahun 40 sehingga 60 Hijrah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus kerana dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. Selain dia mempunyai pendukung yang dapat mempertahankannya di sana, sedangkan di Kufah hanya terdapat pendukung Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang beraliran Syiah. Ini yang pertama. Dia pusat pemerintahan tu dipindahkan dulu ke Damaskus di Syria. Faktanya ialah kerana dia telah memerintah 22 tahun dan dia memiliki kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dia build up, dia kuasa pengaruh dia di Damaskus itu, makanya dipindahkan aja ke sana. Manakala di Kufah itu lebih ramai penyokong Sayyidina Ali. Nah, ini cautious, ya, berhati-hati. Karena boleh saja berlaku penyelewengan dalaman dan seumpamanya. Ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berjaya menakluk negeri Mesir, dia bagaimana Sayyidina Umar memerintahkan Amr bin As radhiyallahu an yang dilantik menjadi gubernur di Mesir pada masa itu, supaya mengubah pusat pemerintahan dia kepada bandar yang lain. Sebelumnya, pusat pemerintahan itu di Alexandria. Ya, iaitulah Iskandaria hari ini. Alexandria ini diambil daripada Alexander the Great. Nah, jadi bagi Umar, bila Islam dah masuk, tutup buku jahiliyah, buka buku Islam tu. Jadi dia perintah Amr bin As cari. Itulah dia dapat peringkat awalnya pusat pemerintahan yang baru, iaitulah di bandar Fustat. Nah, ya, bandar Fustat inilah dibina. Sampai ini ada Masjid Amr bin As, dan di situ boleh muat beribu-ribu jamaah. Bahkan di situ juga kalau malam Ramadan, antara imamnya mutaakhir ini ialah Syekh Jibril. Ya, Syekh Jibril ni orang, bukan malaikat Jibril dah. Orang, seorang ulama, hufaz. Dia telah menghatam Al-Quran lebih 1000 kali. Syekh Jibril ini. Dia kalau jadi imam tarawih itu memang sampai ratus ribu lah orang jemaahnya. Melimpah lepas ke jalan-jalan tu. Itu dia antara pusat pemerintahan awal itu tukar. Itu biasa. Dia tutuplah cerita baru ni, buka legasi yang seterusnya. Begitu. Selain itu, Muawiyah untuk pertama kali dalam pemerintahan Islam menggunakan tenaga bodyguard, ya, pengawal peribadi, untuk alasan keamanan. Juga Muawiyah membangun tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid yang disebut dengan Maqsurah. Ya, jadi dalam masjid ada tempat khusus. Karena dulu
Bila nak sampai maklumat, nak beritahu, nak itu, nak ini, majlis besar, menima apa semua ni, umumnya dibuat di masjid. Ya, center of civilization, pusat kebudayaan, pemerintahan, ilmu segala apa, asalnya di masjid. Sebab itu Nabi SAW bila hijrah ke Yasrib, Madinatul Munawwarah, pertama yang Nabi bina ialah masjid. Itu kaedah Islam memang begitu. Jadi dibuatnyalah satu tempat nama Maqsurah. Situlah tempat dia duduk untuk dia berucap ke kalau ada majlis apa, ada tempat khas lah. Umpamanya macam kita kalau hari Jumaat kan, bila ada jemputan kepada Duli Tuanku Sultan misalnya, ada tempat khas. Dia letakkan kain kuning, VVIP. Itu tidak ada kesalahannya sebagai memberi penghormatan pada orang yang perlu diberikan hak penghormatan itu. Ya. Muawiyah juga memperkuat pemerintahan dengan mengembangkan armada angkatan laut. Sehingga ketika itu dia telah memiliki 1,700 buah kapal. Ini banyak. Ya. Menunjukkan kuat tu kerajaan dia. Dia pernah menyerahkan angkatan laut ini di bawah pimpinan puteranya Yazid untuk merebut Konstantinopel. Akan tetapi usaha ini gagal kerana pertahanan kota tersebut sangat kokoh. Ya, dikatakan anak dia Yazid melakukan serangan ke atas Konstantinopel melalui angkatan laut ni selama setahun. Dia ada catatan menyebut mulai tahun 668 sehingga 669 Masihi. Tapi tak berjaya. Kerana memang Konstantinopel ataupun Konstantiniah ini merupakan pusat bandar pemerintahan kerajaan Romawi yang sangat kuat. Jadi dikatakan dalam laut, siapa yang pernah pergi melawat, Blue Mosque, ya, istana, Topkapi dan sebagainya, yang hari ini dijadikan museum itu, dia boleh pergi ke belakang, kat tempat rehat pada rumput atas bukit. Tengok ke bawah nampak laut. Dia katakan laluan masuk ke teluk tu, laut besar tu, nak masuk kawasan tu, dipasang dengan rantai-rantai berduri yang besar oleh tentera-tentera Romawi, sehingga kalau kapal lalu je, terantuk itu pecah kapal. Mereka akan serang dan mati saja je. Memang susah. Dan memang para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa mengingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditawan kota Konstantiniah. Dia Konstantinopel. Hari ini dia panggil Istanbul. Iaitu Konstantinopel. Konstantin itu nama rajanya. Raja Kristian masa itu dinamakanlah Konstantinopel. Jadinya Nabi kata akan ditawan kota Konstantin. Sebaik-baik tentera ialah tentera yang menawannya. Sebaik-baik raja ialah raja yang memimpinnya. Ini Nabi sebut. Bila Nabi sebut ni, sahabat dah mula membuat-buat semangat. Banyaklah ekspedisi dibuat untuk menawan itu kerana mereka nak jadi tentera terbaik dan pimpinan terbaik. Namun zaman ini masih gagal. Kita tahu kejayaan itu datang pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia sehingga dia kerahkan bala tentera dia, tolak kapal naik gunung, turun gunung berbulan-bulan lamanya. Ada yang kata 3 bulan, ada kata 6 bulan. Besar-besar kapal, beratus buah kapal itu, mereka naikkan daripada laut, tolak ikut jalan darat. Naik bukit, turun bukit, malam senyap, pergi pula, bergerak lagi begitu. Sehingga akhirnya melepasi kawasan rantai yang dalam laut ni, baru mereka turun balik ke laut dan buat serangan secara sudden death. Ya, secara mengejut. Saat itulah tumbangnya kota Konstantinopel itu. Ya. Jadi dia try setahun, tapi tak mampu dia. Akibatnya banyak yang menderita korban jiwa dan kapal. Sekaligus kerana pihak musuh tetap dapat menggunakan bom Yunani. Itulah tu, besi. Dia bulat gitu, tapi berduri-duri. Besi padu tu. Tu kata sangkut, retak, rekah, pecah kapal.
Dia kapal ni dia bukan boleh kalau di bahagian buritannya tu pecah, air masuk selesai, sink. Dia akan tenggelam.